Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak juga nak ucapkan terima kasih kepada yang dah subscribe dan kepada yang belum lagi subscribe, korang boleh tekan button subscribe untuk tidak ketinggalan dengan konten-konten yang terbaru dari Cengkeh Channel. Hari ni akak nak kongsikan satu kisah seram di mana kisah seram ni dia bercampur dengan kisah yang menyayat hati. Kalau korang nak dengar, korang kena stay dengan akak. Tapi sebelum tu, akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Jangan lupa untuk kita sama-sama doakan kepada seluruh ahli keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. InsyaAllah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jom bersama dengan akak. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kisah yang dikongsikan oleh subscriber ni bertajuk Aku Tak Bunuh Engkau. Kenapa jadi macam tu? Okey. Kisah menyayat hati seorang gadis yang tak bersalah. Berlaku dalam era tahun 90-an. Diceritakan semula oleh ibu subscriber yang share story ni, dan subscriber ni pun share lah storynya pada Sisi. Walau bagaimanapun identitinya dirahsiakan. Kejadian ni berlaku di sebuah negeri yang terletak di pantai timur dan ia terjadi di kawasan ladang kelapa sawit. Cerita dia macam ni. Seorang remaja bernama Maya, bukan nama sebenar, merupakan seorang pelajar yang belajar dalam tingkatan 5. Pada tahun kejadian sepatutnya Maya menduduki SPM, iaitu Sijil Pelajaran Malaysia. Tapi malang menimpa Maya apabila dia telah dibunuh dengan sangat kejam. Satu hari tu, masa Maya ni berjalan kaki, seperti biasalah dia jalan kaki nak pergi sekolah. Dia bukannya orang senang juga. Masa tu kan dia dah ditahan oleh sekumpulan lelaki, iaitu seramai 7 orang yang berusia anggaran dalam usianya tu 20-an ke atas macam tu. Kejadian sedih tu berlaku dekat ladang kelapa sawit. Akak dah cakap tadi kan. Akak bagi gambaran jalan yang digunakan Maya untuk pergi sekolah. Sekolah Maya jaraknya agak jauh jugalah kalau nak jalan kaki dari rumah dia. Lebih kurang 800 meter macam tu. Sepanjang jarak tersebut, Maya dia perlu lalui ladang kelapa sawit sebab hanya itu jalan pintas untuk dia ke sekolah. Pada hari yang malang tu, Maya dia tak sempat nak ke sekolah pun dan Maya didapati hilang pada hari tersebut. Seharian Maya tak balik rumah, melebihi anggaran masa 24 jam. Maka laporan polis pun dibuatlah dan operasi mencari Maya pun dijalankan oleh pihak polis, dibantu oleh penduduk setempat serta ahli keluarga Maya. Akak terus terang masa akak share, akak sedang ceritakan ni, akak rasa agak meremang tau. Tak sampai separuh hari pencarian tu dijalankan, akhirnya mayat Maya ditemui disorokkan di bawah timbunan pelepah-pelepah kelapa sawit yang berdekatan dengan kawasan laluan yang biasa digunakan oleh Maya. Kebiasaannya kadang-kadang ayah Maya ni berkesempatan untuk hantar dia melalui jalan jauh. Tapi Maya selalu je tak nak menyusahkan pada ayah dia. Sebab dia tahu ayah dia perlu pergi kerja awal dan dia gunakan inisiatif untuk bawa diri. Maksudnya berdikari lah. Maya seorang anak yang sangat baik korang. Maka penemuan tu meruntun hati setiap yang mendengar berita penemuan mayat Maya. Mayat Maya ditemui separuh bogel dan leher Maya didapati telah dijerut dengan sesuatu. Kemudian mayat
Maya dibawa ke hospital untuk proses dibedah siasat untuk penyiasatan lah. Tugas polis diteruskan dengan mengesan suspek yang terlibat membunuh Maya. Tapi tak ada petunjuk yang mampu membantu kecuali menunggu keputusan DNA terhadap air mani si pelaku yang mungkin terdapat pada mayat mangsa sebab mangsa telah mati dirogol. Tapi lebih malang, sesuatu telah digunakan bagi menyamarkan keputusan DNA. Keadaan tu tidak dapat membantu mangsa untuk mendapatkan keadilan. Berminggu-minggu keluarga Maya menunggu perkembangan kes, tapi mereka sangat hampa korang. Sehinggalah muncul seorang lelaki yang mereka tak kenali datang ke rumah keluarga mangsa dalam keadaan seperti orang yang separuh gila, seperti orang yang tak terurus langsung, datang untuk meminta maaf dan merayu agar dia dibantu. Tanpa mengetahui sebarang berkaitan dengan kematian Maya, keluarga Maya menerima baik kehadiran lelaki tersebut atas dasar ihsan. Sempat mereka pelawakan lelaki itu untuk masuk ke dalam rumah, dan dengan ihsan jugalah maka ayah kepada arwah Maya ni cuba tenangkan lelaki tersebut. Walhal mereka tak kenal pun lelaki tu. Lelaki tu terus juga melutut meminta maaf, dan akhirnya lelaki tu menceritakan segala-gala yang berlaku kepada arwah Maya. Alangkah terkejutnya keluarga arwah Maya ni, sehinggakan ibu Maya jatuh terjelepuk ke lantai dekat situ juga. Dah tak ada daya dah bagi dia untuk kuatkan semangat dia time tu. Ayah Maya dia terus call polis untuk memaklumkan kenyataan lelaki tu. Korang mesti tertanya-tanya kan, kenapalah lelaki tu bodoh sangat datang mengaku perbuatan durjana dia tu? Jawapan dia macam ni. Selepas melakukan perbuatan jenayah serupa syaitan tu, sekumpulan lelaki yang terlibat tersebut, termasuklah lelaki yang datang minta maaf tu pun singgah dekat sebuah kedai makan. Lepas tu mereka lepak-lepak kat kedai makan, macam tak ada buat apa salah pun, tak ada bunuh orang pun, tak ada. Kemudian mereka berpecah balik ke penginapan masing-masing. Maknanya sekarang ni mereka adalah rakan sekerja yang menginap di tempat yang sama. Mereka semuanya bujang. Semuanya ada 7 orang. Selepas mereka 7 orang tu balik ke penginapan masing-masing, salah seorang dari mereka tiba-tiba buat panggilan kepada lelaki yang datang minta maaf tu. Dan kawan kepada lelaki minta maaf tu dia bagi tahu, perempuan tu ikut aku balik bilik. Perempuan tu ikut aku dah balik bilik lah. Dia macam ketakutan tau. Sekarang perempuan tu ada dalam bilik aku. Zek, sekarang perempuan tu ada dalam bilik aku, macam mana ni? Kawan lelaki tu kata perempuan tu tak nak keluar dari bilik dia walaupun dia dah marahkan perempuan tu. Dia bagi tahu lagi perempuan tu hanya berdiri dan terdiam je dekat pintu bilik sejak masuk dalam bilik dia tu. Akak gelarkan lelaki yang pergi minta maaf pada keluarga arwah tu sebagai Z, bukan nama sebenar juga. Z dia pun suruhlah kawan dia tu pergi mandi, pergi berehat. Mungkin kau ni rasa bersalah kot, relax lah. Lama-lama kau okey lah tu. Percayalah cakap aku. Oh, macam dah biasa je buat jenayah kan. Macam tu je dia cakap. Lepas tu talian diputuskan. Dan alangkah terkejutnya Z bila dia dapat panggilan dari kawan yang lain bagi tahu bahawa kawan dia yang call malam tu telah mati membunuh diri. Dia call tu malam. Pagi esoknya, masa Z tengah tidur, dia dapat panggilan. Rupanya kawan dia tu dah terjun bangunan tempat tinggal mereka. Selesai satu lelaki durjana korang. Z dia pun pergilah dapatkan kawan-kawan subahat dia yang lain dan dia ceritakan perihal panggilan kawan dia yang mati tu pada malam tersebut. Semua kawan-kawan Z yang lain dia ambil kata sepakat, alah, lek lah, itu kebetulan je tu, tak ada kena-mengena lah. Mereka stay enjoy juga lagi, keluar makan-makan, huha-huha-huha, lepak-lepak. Lepas tu sebelum mereka mula masuk kerja tu, mereka kata mereka nak relax macam tu. Lepas tu
mereka pun nak balik ke rumah lah. Bila dah melarut malam kan, dah keluar macam tu, mereka nak balik bersama-sama, berenam kawan Subahat tu pada ketika tu. Kebetulan mereka pun memang tinggal di bangunan yang sama, so perjalanan mereka pun bersama-sama lah. Jadi malam tu mereka naik 4 biji motor. Z dia bawa salah seorang kawan dia dan ada sebiji lagi motor juga naik berdua macam tu. Mereka tak terfikir langsung malam tu akan ada kejutan untuk mereka. Masa mereka melalui satu selekor tajam korang, motosikal mereka telah dihalang oleh satu lembaga perempuan. Lembaga tu berdiri betul-betul di tengah-tengah jalan dalam keadaan yang mereka tak kenal lembaga tu, dan lembaga tu tak nampak macam kat Punti, kat Elang apa semua, memang tak nampak. Dia still nampak seperti kelibat seorang manusia yang berdiri di tengah-tengah jalan. Dan lembaga tu mirip betul dengan arwah Maya. Pakaian lembaga tu sama macam baju sekolah yang mereka lucutkan dari tubuh arwah Maya. Kerana terkejut dengan penampakan tersebut, akhirnya mereka terbabas. Sebuah motor mereka telah terbabas ke arah bertentangan dan mereka dilanggar sebuah kereta sehingga terseretlah motor tersebut di atas jalan raya dekat situ. 2 orang lagi telah disahkan mati di tempat kejadian. Sementara tu, seorang tadi akak dah ceritakan dah pun mati bunuh diri. Dan untuk pengetahuan korang, bila kata 2 orang, makanya motor yang diseret oleh kereta itu adalah motor kawan kepada Z, di mana motor tu mereka naik berdua. Makanya tinggal 4 orang yang masih hidup. Tapi mereka mula rasa takut sebab dalam jarak masa yang sama, masa yang sangat singkat, 3 orang kawan mereka dah mati. Itu adalah kebetulan yang sangat pelik. Hari-hari pun berlalulah selepas tu. Mereka mulalah jalani kehidupan dalam keadaan ketakutan sehinggalah salah seorang kawan mereka telah mengambil dadah secara terlebis dos. Juga ditemui mati di satu lorong penagih. Rupanya salah seorang tu memang dah lama menagih dadah dalam diam. Maka mereka tinggal 3 orang termasuk Z. Betul tak kiraan akak? Okey, rentetan dari kematian demi kematian kawan-kawan Subahat mereka, Z dia mula meracau. Dia mula nampak kelibat Maya sentiasa ada dekat mana-mana. Waimah dia dah mula masuk kerja sekalipun, Maya akan ikut dia ke tempat kerja. Z dia mula bercakap seorang diri. Dia mula mengamuk tanpa sebab dan dia bercakap dengan nada yang sangat kuat seolah-olah sedang menjerit. Ramai yang nampak perubahan Z semakin teruk sehinggalah keluarga Z dipanggil untuk bawa Z balik ke rumah. Sebenarnya Z bukanlah orang yang berasal dari negeri tempat tinggal kepada arwah. Jadinya dia dibawa balik ke kampung dia dekat negeri lain. Masa tu puaslah family Z ni, dia bawakan Z pergi berubat sana, berubat sini, sehingga kan mereka bawa juga Z untuk jumpa doktor. Tapi keadaan Z jadi semakin teruk, semakin meracau, semakin tak betul korang. Z dia meracau, dia minta maaf, dia meracau, dia minta maaf. Tapi family dia tak tahu dengan siapalah dia minta maaf, apalah kesalahan dia sampai dia jadi seteruk tu. Yang pastinya Z sentiasa nampak Maya dengan pakaian baju sekolah. Dia tetap masih mampu terima panggilan dari 2 orang rakan Subahat dia yang lain. Rakan Subahat dia tu tanya, "Kau ada dengar tak bunyi suara perempuan menangis? Kau ada dengar tak? Suara tu menakutkan. Suara tu menangis tak henti-henti Z. Z, kau ada dengar tak Z? Z, Z dah hilang tumpuan bila rakan dia tu sebut macam tu. Tapi Z dia tetap jawab, "Aku tak ada dengar. Tapi dia selalu ikut aku. Aku rimaslah tengok muka dia. Muka dia tu dah lah nampak seram," kata Z. Sehinggalah satu malam tu, Z dia bermimpi didatangi Maya yang sedang menangis mendayu. Maya tanya pada Z, "Kenapa bunuh aku? Kenapa aniaya aku?
Aku sakit. Aku sedih. Kau bunuh aku. Kau bunuh aku. Bermulalah sejak dari tersedar dari mimpi tersebut, Z meracau dengan kata-kata yang sama. Bukan aku yang bunuh kau. Aku tak bunuh kau. Bukan aku. Bukan aku yang bunuh kau. Aku tak bunuh kau. Aku tak bunuh kau. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku yang bunuh kau. Dia ulang perkara yang sama. Lepas tu family dia lagilah rasa risau. Z mengucap Z mengucap macam tu. Dia macam berkelakuan agak kasar dengan ahli keluarga dia. Walhal sebelum ni dia bukan bersikap macam tu. Lepas tu Z dia dengan tegas dia bagi tahu dekat keluarga dia, dia nak balik semula ke tempat kerja dia untuk jumpa dengan kawan-kawan dia. Z tak dapat dihalang permintaan dia sebab dia kata dia ada kerja nak buat. Dia ada kerja nak buat. Kadang-kadang rambut dia peningkan kepala dia macam-macam benda lah dia buat. Ikuran daripada tu, jadi keluarga Z terutamanya ibu Z lah, dia rasa macam lepaskanlah dia bang, ada dah tu benda yang perlu diselesaikan. Wak Iman anak dia dah kata aku tak bunuh kau kan. Tapi tak ada kerasa macam dalam hati mak dia tu, ayah dia tu, kau bunuh siapa Z? Bagi tahu kami. Kalau ikutkan perlu ditanya macam tu. Tapi pekerjaan Z ni bukan sembarangan korang. Pekerjaan yang ada status yang meletakkan dia di dalam keadaan seseorang yang waras. Akak tak boleh nak jelaskan pekerjaan dia. Z dia naik bas sebab motor dia memang family dia tinggalkan dekat bangunan tempat tinggal dia. So dia tak ada transport dan dia tak nak menyusahkan family dia, dia pun naik bas lah. Sampai je dekat tempat tinggal Z, dia terus pergi jumpa dengan rakan-rakan sebahat dia. Z dia bagi tahulah pada rakan-rakan dia tu, dia nak serah diri pada polis. Tapi rakan-rakan dia tu marah sangat. Aku tak nak lah tengok muka perempuan tu lagi. Aku ke mana pun, dia mesti nak ikut aku. Serabutlah kepala aku. Sakitlah kepala aku. Aku nak menyerah. Keadaan jadi cemas bila salah seorang daripada rakan subahat Z ni keluarkan pisau lipat dan hampir menikam Z, tapi sempat dihalang oleh kawan dia seorang lagi. Z dia terus bawa motor dia tu pergi ke rumah keluarga Maya. Masa tu juga on the spot dia pergi. Kemudian masa tu jugalah dia merayu, dia ceritakan semua yang berlaku kepada keluarga Maya. Termasuklah dia minta maaf time tu pada mak dan ayah Maya. Dan dia dah tak tahu dah nak jadi apa. Dia serabai sangat time tu. Selepas ayah Maya ni buat panggilan pada pihak polis, pihak polis pun datang menangkap Z, yang akhirnya disusuli dengan penangkapan 2 lagi rakan Z yang terlibat. Z dia tetap juga diekori dengan kelibat Maya sehinggalah dia disahkan gila korang. Totally memang dia dah tak betul dan dia sentiasa meracau dengan ayat yang sama. Bukan aku yang bunuh kau. Aku tak bunuh kau. Bukan aku yang bunuh kau. Aku tak bunuh kau. Aku tak bunuh kau. Macam itulah lebih kurang akak cuba imaginekan. Itulah akibatnya apabila melakukan perbuatan yang dilarang dan sangat keji. Lambat atau cepat, kita akan dihantui perbuatan kita sendiri. Dan saat itu, penyesalan amat memeritkan. Apapun, pintu taubat sentiasa terbuka untuk kita selagi nyawa masih ada. Hargai setiap detik yang masih kita miliki dengan kebaikan. InsyaAllah, moga dipermudahkan untuk kita semua juga dan dijauhkan kita dari perbuatan tersebut. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Selesai kisah akak. Akak rasa macam pendek je kisah akak tadi kan, macam tak puas je korang nak dengar. Jadi akak tambah lagi dengan satu kisah, dan kisah ni ditulis oleh seorang novelis yang dikenali sebagai Saidi Nur Azam. Ini adalah pengalaman Saidi Nur Azam semasa dia berada dekat pejabat dia. Jom akak teruskan. Kejadian ni berlaku pada tahun 2014, di mana tahun tersebut Saidi Nur Azam bergelar novelis dan display artist. Akak panggil nama mudah je lah untuk disebut sebagai Saidi sahaja ya korang. Okey, waktu ni Saidi dia buat 2 kerja dalam satu masa. Tak ada kena-mengena dengan Pak Menteri semua bagai, memang tak ada. Nak dijadikan cerita, satu malam tu Saidi dia bekerja shift malam.
Dalam pukul 9 ke 10 malam macam tu lah, Saidi dia masih di dalam office tau. Dia nak siapkan beberapa kerja grafik. Sorang-sorang je dia time tu. Kebiasaannya office tu hanya ramai bila time siang. Start pukul 7 dah tak ada orang. Dah tak berapa ada orang lah. Dah ramai yang balik rumah. Sampailah tak ada orang lah time dia duduk tu. Macam kebiasaannya jugalah, Saidi ni dia akan mengadap kerja-kerja yang diorder. Sesekali tu dia pasang lagu-lagu di dalam note dia. Lepas tu, bam! Tiba-tiba, bunyi pintu tandas ditolak kuat sangat dekat belakang. Saidi memang dah sedia maklum dah. Setiap malam pasti akan ada bunyi pintu tandas wanita dihempas kuat. Dan Saidi tak ambil kisah sebab dia ada banyaklah kerja yang nak dibuatkan. Dia tak tahu je. Dia tahu pasal cerita bunyi-bunyi pelik dekat laluan ke tandas perempuan tu. That's why lah dia buat tak tahu. Tapi itulah, nak buat macam mana kan? Dia kena buat bodoh je lah. Sesekali adalah Saidi tu dia bersuara juga bila dia geram. Aku nak buat kerja ni, kata dia. Selepas Saidi bersuara macam tu, suasana kembali seperti biasa je. Muzik di note dia berkumandang seperti biasa juga. Sudahlah pejabat tu boleh tahan besar dia. Hanya dekat meja Saidi sahaja ada lampu yang menyala. Kawasan lain semua gelap dan juga kelam je time tu. Masa Saidi asyik buat kerja, telinga dia ada tertangkap bunyi seperti telefon dekat salah satu meja rakan sepejabatnya tu berbunyi. Trut 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 trut. Kemudiannya diam. Bunyi tu kuat lagi. Saidi pun dia angkatlah kepala. Dia nak menjenguk, nak mencari telefon dari meja mana satu berbunyi. Berkalihlah dia ke kiri, ke kanan, tapi tak nampak ada signal telefon yang sedang menyala. Telefon kat office kan kalau menyala, kalau menyala pula dah, minta maaf korang. Kalau ada panggilan tu kan dia macam nyala macam tu. Tambah malam, mestilah jelas lampunya kan. Meja office masa tu ada dinding seperti papan lah yang menjadi sempadan antara satu meja dengan satu meja lain. Disebabkan itulah makanya Saidi terpaksa memanjangkan leher dia nak cari dari manalah datangnya bunyi telefon tu. Manalah tahu kok-kok nampak lampu menyala. Saidi dia tak nampak apa-apa. Lepas tu dia pun pergilah sambungkan kerja-kerja dia semula sambil diiringi muzik-muzik dari note dia tadi. Biasalah, sambil tangan dia tu buat kerja, sambil tu jugalah mulut si Saidi ni menyanyi wah macam tu. Trut 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 trut. Bunyi seperti telefon tu berdering lagi. Kali ni cepat-cepatlah Saidi dia memperlahankan lagu dari note dia tu. Memang dia nak fokus pada bunyi tu. Memang jelas sangat bunyi deringan tadi tau. Kuat dan lain dari bunyi telefon yang ada dalam pejabat tersebut. Saidi dia jengukkan lagi kepala dia. Kali ni Saidi dia nampak telefon yang juga mesin fax berada di hadapan pejabat big boss dia tu menyala. Macam tu. Menyala. Mesin fax. Siapa pula yang call fax malam-malam macam ni? Kata Saidi. Itu yang dibicarakan sorang-sorang lah. Nak bicara dengan siapa lagi? Sebab utamanya sebelum ni memang mesin fax tu jarang berbunyi. Dan kalau berbunyi pun hanya di siang hari sahaja. Tapi amat jarang sekali nak berbunyi siang hari pun. Ini kan pula malam hari memang taklah. Lagilah masa tu Saidi ni dia rasa hairan sangat. Saidi dia nak bangun, dia nak pergi tengok. Manalah tahu kok-kok berbunyi lagi kan. Tapi baru je dia nak bangun, terus bunyi tu diam. Kacau ajalah rungut Saidi. Saidi dia kembalilah meneruskan kerja-kerja dia yang tertangguh. Muzik dari note dia tu hanya kedengaran pelan je. Dia dah slowkan bunyi note dia tadi. Sengaja Saidi ni nak buat macam tu sebab dia nak dengar bunyi fax tu lagi. Ada bunyi ke tak. Dan
Tak sampai 2 minit korang, mesin fax tu berbunyi lagi. Baru je Saidi nak menolak kerusi dan dia nak bangun, dia nak pergi tangkap lah telinga dia ni, nak cuba bangun pergi tangkap pada bunyi tersebut yang buat seluruh jantung dia masa tu seolah-olah macam nak berhenti degupannya. Lepas tu bunyi lagi, trut trut trut. Bunyi macam tu tau. Saidi dia tercengang lah bunyi klak-kluk tu. Kita boleh bayangkan bunyi macam mesin fax tu dah diangkat orang. Sebab itulah Saidi tercengang. Mata Saidi jadi bulat. Bunyi gagang telefon fax tu diangkat dan diletakkan kembali di tempat asal dia. Cukup jelas bunyi tersebut. Jelas sangat. Dan yang pastinya Saidi bukan bermimpi korang. Saidi dia bingkas bangun. Lepas tu dia pergi renung tajam pada mesin fax tu. Ya Tuhan, ganggang telefon tu sedang sengit, tak seperti awalnya Saidi tengok kan. Kemas je, tapi kali ni sengit. Hati Saidi, dia dah rasa duk-dak berdepar. Tapi Saidi dia beranikan diri dia bergerak ke arah mesin fax tu. Memang masa dia bergerak kat situ, dia nampak ada lampu merah kecil je dekat mesin tu menyala. Klik, 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 klik. Dan gagang telefon tu beralih dari kedudukannya. Persoalannya, siapa yang angkat gagang telefon fax tu dan letakkan kembali ke tempat asal dia? Letak pula tu tak sempurna pun, sengit bagat. Siapa ya? Secara tiba-tiba terasa ada sambaran angin. Sepertinya ada angin datang bergerak berhampiran dengan tempat Saidi sedang berdiri. Bulu roma Saidi memang meremang lah time tu. Memang tak dapat nak dinafikan lagi. Memang dia rasa macam something wrong dekat situ berlaku. Masa tu kepala dia rasa macam besar je bila dah takut kan. Menurut apa yang Saidi pelajari, andai dia rasa meremang sehingga ke kepala, maknanya dia sedang dihadiri kedatangan benda halus yang tak elok. Macam tu. Lepas tu Saidi dia bergerak ke arah meja kerja dia. Dan Saidi dia pasang surah Yasin yang memang dah tersedia ada dalam note dia. Nasib baik dia standby. Hati dia dah tak boleh nak fokus untuk teruskan kerja-kerja dia. Mulut dia terkumat kamit membacakan Ayatul Kursi. Pada ketika Saidi sedang nak kemas-kemas, lepas tu nak bersedia untuk tutup komputer dia time tu, terasa tau ada benda besar berdiri di belakang dia. Benda tu seperti marah. Yelah, dan kau pasang surah Yasin, lepas tu zikir 3 kul, lepas tu Ayatul Kursi lagi. Macam itulah seolahnya dia marah. Bunyi pintu tandas perempuan yang dihempas tadi dihempas kuat lagi. Saidi dah rasa dah ini waktu yang sesuai untuk aku belah, kata hati Saidi. Esok paginya Saidi dia ceritakan kepada kawan display artis dia. Lepas tu dia tak berani dah nak kerja lewat malam sorang-sorang dekat dalam pejabat tu lagi. Sebenarnya mesin fax tu memang wayar dia tak bersambung korang. Apa yang dah berlaku sebenarnya? Berhantu ke pejabat Saidi tu? Itulah tajuk dia. Sekian untuk pengalaman dari Saidi Nur Azam. Sekian saja 2 kisah yang akak sampaikan pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan dekat sini, yang tak elok jangan ikut tau. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk Cengkeh Channel. Dan jangan lupa juga kepada korang yang sudi untuk share story dengan Cengkeh Channel. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.